Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang lah untuk kita bertemu sekali lagi ustaz dengan student ustaz sejak daripada semester pertama lagi. Ini dah semester yang ketiga dalam subjek yang sama je, subjek bahasa Arab. Okey, untuk semester kali ini kita akan pelajari daripada buku yang sama, iaitu buku tajuk yang kita akan bincang adalah tajuk Mubtada' wal Khabar daripada kitab Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Okey, sebagaimana yang ada di tangan masing-masing buku Nahwu Wadih ni adalah jilid yang pertama, juzuk yang ketiga pada muka surat 153 dan juga muka surat 154. Okey, cuma pada start, pada yang tengok pada video ni, ini adalah buku cetakan yang lain lah. Dia akan lain sikit lah dari segi muka surat dan juga susunan. Okey, Nahwu Wadih. Okey, kita terus kepada tajuk yang kita akan bincang, iaitu tajuk Mubtada' dan Khabar. Okey, ataupun kita tengok sebagaimana yang kita telah bincang pada sebelum ni, pada semester lepas, Mubtada' dan Khabar ni duduk di dalam tajuk jumlah mufidah, jumlah yang lengkap ataupun ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap ni ada dua jenis, iaitu jumlah ismiyah satu, jumlah fi'liyah satu. Maka jumlah ismiyah Mubtada' Khabar ni sama je, ataupun kita sebut ayat yang lengkap dia ada dua jenis. Ada yang dimulakan dengan isim, al-jumlatul lati tabda'u bil is, ayat yang bermula dengan isim. Okey, ini kita panggil jumlah ismiyah. Kalau mula dengan fi'il, maka kita panggil dia jumlah fi'liyah. Okey, maka jumlah ismiyah ni dia ada dua komponen utama, iaitu yang pertama dinamakan sebagai mubtada', yang kedua dinamakan sebagai khabar. Itu sebab kalau ustaz sebut jumlah ismiyah adalah jumlah yang ada mubtada' dan khabar. Mubtada' dan khabar ini adalah jumlah ismiyah, benda sama je lah. Cuma macam mana kita nak kenal? Okey, kita tengok pada contoh. Okey, jumlah ismiyah pada contoh yang pertama iaitu ar-rajulu qawiyyun. Okey, maka ini kita panggil jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Kerana yang pertama ini adalah isim, tanda isim dia adalah alif lam. Okey, maka isim yang pertama ni kita katakan dia sebagai mubtada'. Okey, kalimah yang selepas dia ni kita panggil sebagai khabar. Apa itu khabar? Khabar ni adalah khabar, cerita. Apa yang nak diceritakan mengenai mubtada' ni. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai subjek dan predikat. Ni subjek, subjek yang hendak kita ceritakan. Kalau terjemahannya ar-rajulu, lelaki itu, tu subjek dia. Cerita yang nak benda yang nak diceritakan. Dah apa benda dengan lelaki itu ni? Ni cerita dia, qawiyyun. Ni adalah contoh mubtada' khabar. Yang pertama ni adalah isim sebab ada alif lam. Yang kedua juga, yang pertama ni ada contoh yang kedua, kalimah pertama ini juga adalah isim. Nama dia isim dhamir. Isim kata ganti diri. Saya cantik, saya handsome. Hadza kitabun. Samalah, ini adalah buku. Ini juga jumlah ismiyah kerana dimulakan dengan isim. Nama dia isim isyarah. Dan yang terakhir sekali contoh di sini adalah Muhammadun, juga adalah isim. Ini adalah isim halamun. Isim kata nama khas, Muhammadun abuka. Muhammad itu adalah ayah kamu. Apa kamu tak kenal? Ayah kamu sendiri tu, Muhammad tu ayah kamu lah. Itu yang nak diceritakan. Okey. Okey, seterusnya boleh rujuk buku masing-masing. Okey, ini adalah tajuk yang kita akan bincang. Tajuk pertama yang kita bincang al-mubtada'u wal khabaru wa tatabuquhuma, mubtada' dan khabar dan kesepakatan, kesamaan di antara kedua-duanya. Okey, apa yang sama? Okey, ada banyak contoh. Kita tengok pada kaedah yang pertama dulu. Al-khabaru yutabiqul mubtada'a.
khabar mesti sepakat dengan mubtada, ataupun kita khabar mesti selari, mesti sama dengan mubtada. Sama dari segi apa? Sama dari segi fil ifradi pada bilangan 1, wa tasniyah pada bilangan 2. Kalau mubtada tu 1, khabar mesti 1. Kalau mubtada tu musanna 2, maka khabar pun mesti 2. Begitu juga wal jam'in juga jamak, ramai 3 ke atas. Okey, bukan satu sudut, bukan dari segi bilangan saja, tapi juga dari segi tazkir, taknis, dari segi jantina lelaki ataupun perempuan. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, untuk kaedah yang kedua kita tengok selepas ni. Okey, contoh yang pertama, contoh bagi kita sebut sebagai bilangan 1 dan lelaki. An-namiru, ni adalah contoh mubtada lelaki. Al-kalbu, contoh mubtada lelaki 1. An-najmu, contoh mubtada lelaki 1. Okey, ketiga-tiga contoh ni dia sama dari segi mufrad dan juga muzakkar, di antara mubtada dan khabar. Okey, jadi mubtada ni mufrad muzakkar, khabar pun sama dah. Begitu juga dengan contoh ni. An-namiru syarisun, harimau itu garang. Al-kalbu alifun, anjing itu jinak. An-najmu lami'un, bintang itu bersinar. Okey, ni contoh bagi lelaki seorang. Okey, jelas mufrad dan muzakkar. Okey, mesti sama. Okey, contoh bagi kelompok yang kedua itu al-battah sabihah. Okey, contoh yang kedua kita tengok pada mubtada battah ni. Ini adalah seekor, satu, tetapi dia perempuan, sebab ada ta marbutah. Zainab, satu orang, dan dia adalah perempuan. Walaupun tak ada ta marbutah, kita tahu hakikatnya dia adalah perempuan. Al-Madinah juga adalah perempuan sebab ada ta marbutah. Maka khabar dia semua perempuan belaka, ada ta belaka. Sabihatun, itik itu berenang. Zainab itu patuh. Al-Madinah tu bandar itu amirah, makmur, ataupun kita sebut sebagai ada penghuni. Maka dari segi sudut perempuan dan satu ni pun samalah. Dia mesti mufradah dan juga muannas, sama-sama. Okey, selesai. Seterusnya adalah untuk bentuk musanna pun samalah. Al-tilmidhani, dua orang pelajar lelaki. Hadirani, juga guna hadirani, ada alif nun. Al-kitabani, dua buku itu jadidani, kedua-duanya baru. Al-hafirani, dua penjaga itu. Sahirani, berjaga malamlah kedua-dua. Anak nangis kuah-kuah. Okey, jadi yang kita sebut sebagai kesepakatan di antara mubtada dan khabar pada sudut bilangan 2 dan jantinanya lelaki. Untuk kelompok yang seterusnya ni adalah al-bintani mujtahidatani, al-hadiqatani musnuratani, al-hujuratani wasi'atani. Ini adalah contoh bagi apa? Contoh bagi musanna perempuan. Okey, maka dia pun samalah, bentuk dia sama sahaja dengan musanna muzakkar. Okey, jadi kita tengok dia mesti sepakat musanna muzakkar pun sama, musanna muannas pun samalah. Okey, selesai. Okey, untuk seterusnya kita dah habis dah untuk 1, kita dah habis dah untuk 2, kita tengok kepada jamak pula. Okey, jamak ni special sikit. Okey, yang pertama sekali al-muhsinuna mamduhuna. Okey, ni kita tahu ini adalah jamak muzakkar salim. At-talamid adkiyau, ini ada contoh jamak taksir bagi lelaki. Al-kusala pun sama, jamak taksir bagi lelaki. Okey, tiga kelompok yang pertama tu semua lelaki belaka. Cuma yang pertama saja muzakkar salim. Yang dua lagi tu adalah taksir. Apa beza dia? Okey, muzakkar salim ni ada waw nun. Kalau yang jamak taksir ni yang selain pada waw nun. Macam contoh untuk muzakkar salim, muslimuna, talibuna, muhsinuna, mu'minuna. Okey, itu adalah jamak muzakkar salim. Boleh cek baliklah kalau siapa yang masih keliru di antara jamak muzakkar salim. Okey, at-talamis ini adalah jamak taksir. Okey, cuba apa yang nak ditekankan sini, kita tengok kesepakatan di antara mubtada dan khabar pada sudut jamak lelaki. Muhsinuna jamak lelaki, mamduhuna jamak lelaki, al-talamis jamak lelaki, azkiya pun sama, jamak lelaki. Al-kusala, orang-orang malas itu mu'aqabuna, diberi pengajaran, pun samalah. Okey,
Kemudian contoh yang keempat as-sayyidat, kita sebut jamak dan muzakkar mesti sepakat. Contoh yang keempat as-sayyidatu muhazzibatun, tuan-tuan, bukan tuan, kita sebut sebagai ketua-ketua wanita itu, ramai. Okey, maka kita pun guna pun samalah. Ini ramai, ini pun kita akan guna ramai, tapi kita guna sama-sama jantina lah. Kalau yang ini perempuan, ini pun perempuan. Kalau yang atas, ini yang lelaki, ini pun lelaki. Okey. Kemudian itu kita sebut jamak dan dari segi muannas. Dan yang terakhir sekali, dia ada satu bahagian yang lain daripada yang lain. Untuk contoh yang ke-5 dan yang ke-6, kita sebut sebagai jamak li ghairi aqil. Okey, syajarah ni kita tahu banyak pokok-pokok tu banyak sangat. Al-qusuru, istana-istana itu okey banyak sangat. Cuma dia banyak tak berakal. Pokok bukan berakal, berakal ni lebih manusia lah. Yang tak berakal contoh pokok, batu, binatang. Okey. Maka kalau dia jamak, kita boleh jadikan khabar dia, sama ada kita ada pilihan nak jadi jamak pun boleh, jadi mufrad muannas pun boleh. Sama juga dengan istana ni, istana pokok-pokok itu berdaun, rimbun berdaun. Okey. Al-qusuru 'aliyah. Okey, istana-istana itu tinggi. Okey, kita nak guna mufrad muannas pun boleh, kita nak guna jamak pun boleh. Sebab itulah kalau kita tengok pada kaedah, idza kana al-mubtada'u jama'an, jikalau mubtada' tu jamak, li ghairi aqilin, bagi yang tak berakal, yajuzul ikhbaru anhu, boleh, harus kita buat khabar dengannya dengan jamak. Nak buat dengan jamak pun boleh. Wabil mufradil muannasi, ataupun kita nak buat khabar dengan mufrad muannas pun boleh. Okey. Jadi secara kesimpulannya kita tahulah bahawasanya untuk mubtada' dan khabar dari segi kesepakatan, ada 4 jenis lah, iaitu mufrad muzakkar, mesti khabar dia mufrad muzakkar. Mufrad muannas, mestilah mufrad muannas juga. Muslimu hadirun, muslimatun, sila je ni, tinggal mim. Muslimatun hadiratun, dan begitu jugalah musanna muzakkar, mestilah khabar dia musanna muzakkar juga. Contoh dia muslimani hadirani. Kalau perempuan muslimatani hadiratani. Jamak pun sama. Kalau jamak lelaki muslimuna hadiruna, jamak perempuan muslimatu hadiratun. Okey. Dan yang terakhir sekali, jamak li ghairi aqilin, jamak bagi yang tak berakal, kita boleh jadi kita khabarkan dia dengan jamak pun boleh, nak khabarkan dengan mufrad muannas boleh. Okey, itu saja. Intaha, syukran. Indakum soal, ada apa-apa persoalan? Okey, kalau rasa masih keliru lagi, boleh tengok balik, ulang balik video ni, ataupun boleh tanya dalam grup, ataupun nanti di pertemuan secara online, secara bersemuka, boleh tanya di situ. Okey, yang ni untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.